Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami daripada kumpulan pertama akan menerangkan berkenaan dengan isu rasuah dan jenayah Kuala Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurfadilah Syazwani binti Mustafa, A21HP0118 sebagai pembentang pertama. Pertama, pendahuluan. Jenayah Kuala Putih. Jenayah Kuala Putih merupakan satu jenayah halus tanpa kekerasan yang dilakukan oleh golongan profesional dan pendidikan tinggi, termasuklah jenayah perdagangan, kes penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa yang lazimnya membabitkan jumlah wang yang banyak. Pembabitan golongan ini dalam kes jenayah Kuala Putih amat membimbangkan dan perlu diberi perhatian berat oleh pihak berkuasa. Seterusnya adalah rasuah. Rasuah merupakan satu perbuatan sama ada menerima atau memberi suapan bertujuan dengan upah atau mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan tugas rasmi mereka. Ia juga merupakan satu tindakan yang tidak jujur dan penipuan besar daripada orang yang berkuasa atau berpangkat. Seterusnya, saya bawakan statistik tangkapan kes rasuah di Malaysia. Pada tahun 2018, seramai 894 pesalah telah ditahan. Pada tahun 2019, 1,101 pesalah telah ditahan. Pada tahun 2020, 998 pesalah telah ditahan. Pada tahun ini sahaja, daripada bulan Januari sehingga bulan November, seramai 833 pesalah telah ditahan. Berikut ialah bentuk-bentuk rasuah atau suapan. Yang pertama, hadiah. Yang kedua, wang. Ketiga, jawatan. Keempat, diskaun. Kelima, perkhidmatan. Keenam, bonus. Dan terakhir ialah upah. Seterusnya, saya bawakan 6 punca-punca rasuah. Yang pertama, kelemahan kawalan pengurusan dalaman. Yang kedua, faktor persekitaran dan budaya. Yang ketiga, faktor individu. Yang keempat, amalan nepotisme atau sikap pilih kasih. Yang kelima, politik. Yang keenam ialah apabila seseorang itu mempunyai kuasa dan adanya peluang kurangnya sikap integriti dalam diri, maka terjadilah kes rasuah. Saya Jan Rachel Justin akan menyambung pembentangan ini. Kita akan membincangkan isu utama kajian yang dikaitkan dengan falsafah, FPN dan hukum negara. Falsafah membawa maksud cintakan kebijaksanaan dan ianya merupakan satu pemikiran yang radikal lagi menyeluruh dan mengupas sesuatu dengan lebih mendalam. Isu rasuah dan jenayah Kuala Putih sangat bertentangan dengan falsafah. Falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jeris, melahirkan masyarakat yang memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran serta melahirkan masyarakat yang 5B. 5B adalah bertanggungjawab, berilmu pengetahuan, berupaya mencapai kesejahteraan diri, berakhlak mulia dan berketerampilan. Rukun negara sangat penting, misalnya kepercayaan kepada Tuhan. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang. Kesopanan dan kesusilaan pula panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara sesuai dengan kepribadian bangsa. Kesetiaan kepada raja dan negara pula menjamin kepada keharmonian negara. Kedaulatan undang-undang pula bertujuan untuk mengawal tingkah laku masyarakat. Jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jasmani melibatkan aktiviti pergerakan fizikal, emosi, reaksi terhadap seseorang maupun peristiwa, rohani, pembentukan dan pembinaan watak kejatidian manusia, intelek pula kejayaan yang merangkumi keupayaan berfikir untuk hidup berdikari. Saya Nur Anisahku binti Ahmad Fuadku sebagai panel seterusnya akan menyambung pembentangan ini. Seterusnya, marilah kita lihat beberapa pandangan tokoh terhadap isu jenayah Kuala Putih dan rasuah. Dalam Al-Quran telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-188 yang membawa maksud, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim-hakim kerana hendak memakan sebahagian dari harta manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Syarikat ke-16 pula pernah menyatakan, nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power, yang memberi maksud hampir semua orang mampu menempuhi cabaran, tetapi untuk mengetahui karakter seseorang, berikanlah mereka kuasa. Saya Muhammad Haris bin Muhammad Khairi akan meneruskan pembincangan dalam tajuk kesan isu pembincangan terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara.
Kesan isu perbincangan kepada individu dan keluarga, masyarakat dan juga negara. Kesan terhadap individu dan keluarga. Pertama, dijatuhkan hukuman penjara dan denda. Kedua, hilang jawatan dan kedudukan. Ketiga, rekod diri menjadi buruk. Seterusnya, keluarga hilang punca pendapatan. Dan akhir sekali, mencemarkan maruah keluarga. Kesan terhadap masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan hilang kepercayaan kepada kaki tangan awam. Yang kedua, lahirnya masyarakat yang pasif dan pesimis. Dan akhir sekali, berlaku kejatuhan moral dalam kalangan masyarakat. Kesan terhadap negara. Yang pertama, ekonomi negara akan terjejas. Yang kedua, flora dan fauna menjadi terancam. Seterusnya, kadar jenayah akan meningkat. Dan akhir sekali, keselamatan negara akan terjejas. Saya Farhani Elisha binti Amri akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Seterusnya ialah cara mengatasi rasuah. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi rasuah, antaranya ialah menambah pegawai polis dan SPRM yang pakar dalam bidang ini, mendalami ilmu agama dan penganjuran kempen kesedaran. Seterusnya ialah cadangan menangani rasuah. Antara cadangan menangani rasuah ialah yang pertama, penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Kedua, mengenakan tindakan tata tertib dan memecat pegawai yang terlibat. Dan yang terakhir ialah tindakan yang tegas. Kesimpulannya, terdapat beberapa perkara yang dapat disimpulkan seperti rasuah atau jenayah kolar putih merupakan perbuatan menerima dan memberi suapan berkaitan dengan bidang tugas seseorang. Rasuah juga memberikan banyak impak negatif kepada individu, masyarakat dan negara. Semua lapisan masyarakat berperanan penting dalam membateras rasuah agar Malaysia menjadi sebuah negara bebas rasuah pada masa akan datang.